Salahkah seorang perempuan itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali? Tidak salah berkenalan dengan orang yang baru ditemui, kerana berkenalan itu boleh menghubungkan silaturahim sesama manusia. Memang Allah ciptakan manusia dengan berbagai bangsa dan keturunan untuk dijalinkan perkenalan yang sihat. Perkenalan ini akan membuahkan persaudaraan, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Bagaimanapun seorang perempuan, kalau mudah kalau mudah berkenalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalinya, boleh membawa tafsiran yang berbeza pula. Selain perempuan itu boleh dianggap murah oleh masyarakat, Islam juga melarang perkenalan yang tidak bermaksud hendak berkahwin. Apalagi kalau semata-mata didorong nafsu untuk berseronok-seronok, untuk menguji kepopulariti diri atau sebagainya. Allah cipta laki-laki, cipta perempuan. Perempuan suka laki, laki suka puang. Betul tak? Mesti ada perasaan dulu, nak kenal dulu. Ni tu big buah girlfriend, teman wanita. Batu siapa nak ambil girlfriend, niat nak kahwin, lepas hak tu dulu sebagai dosa. Tidak dosa kita. Kita kawang dia, kita nak mendalami dia, kita rapat dia, tujuan bukan nak kahwin. Nak buat girlfriend saja haram, tak boleh. Faham? Nak kahwin, dah bila nak kahwin boleh bebas. Tak. Nampak? Nabi larang, mereka ada mahram. Tak ada masalah. Sebelum lagi daripada berzina, nak berdua-duaan itu diharamkan sudah-sudah. Pasal hak ghaliknya tak macam Rasulullah. Rasulullah ni sebutlah kitab Khasaisun Nabi, walaupun dia duduk keluar macam mana pun, dia tidak akan ada nak sentuh perempuan atau nak buat khianat pada perempuan. Itu Rasulullah. Kenapa? Kerana masih dia kecil, 2 kali buat keluar jantung, hati basuh, belah. Basuh dengan air zam-zam, jahit balik. Betul tak? Kita ada mari belah. Tak ada mari belah, maka tidak dijamin oleh label brother. Oleh kerana itulah maka Allah ni dia kenal dah kita, lemah dah kita, maka dia halang menunda lagu ni. Padahal kita keluarga pelengkap ada apa pun, tak ada masalah. Tak ada orang dia akan dimasukkan dalam neraka pada akhirat nanti. Kenapa ni masuk neraka ni? Pasal itu keluarga girlfriend. Pegang tak? Tak pegang. Tiung tak? Tiung. Jalan saja. Masuk neraka juga. Tak akan berlaku seperti itu. Tapi kalau dibenarkan, kita akan jadi rosak. Nampak? Jadi kalau nak keluar kat girlfriend, nampak? Kalau nak naik motor, tak ada masalah. Bawa ayah. Nampak? Kita duduk depan, girlfriend belakang, ayah duduk tengah. Tak ada masalah. Adakah cinta mesti berkapa? Tak mesti. Dia cinta kepada tunang dia. Tunang dia cinta ke dia. Bila nak nikah, bulan 4 lagi. April Fool. Faham? Dah bulan 4 dah ni, bulan 3 dah. Adalah perasaan cinta mencintai? Ada tak? Ada, dah haram tak? Tak haram. Kapa pergi mari dua orang. Kapa. Berdua sama. Kapa tu bahasa Arab. Bahasa orang putih. Bahasa Arab pula. Bahasa orang putih. Melayu maknanya berdua. Bukan dua tu. Tu dua. Kapa dua tak, tapi berpasang-pasang. Di taman 2 orang, ni tengok ayam 2 orang, ni makan pi patah 2 orang. Dah boleh tak? Situ tak boleh tak? Cerita lain. Bercinta yang berkapa jadi haram. Cinta tak ada kapa, tak haram. Jawabnya kita boleh katakan kepada perempuan itu, tapi jangan dalam keadaan khalwat. Luar bersama kita nak ke dia jadikan isteri, boleh. Pada duduk mendang gitu, nak apa kok muka-muka ni khabar. Hidup atas tangga dia, mak dia ada duduk jemur, mana tak ada dah fitnah. Kita pergi kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Awak bukan timah. Ya. Saya nak jadikan awak isteri saya. Tu panggil luah perasaan. Mak ayah dia dengar tadi. Tak? Dibolehkan. Yang tak bolehnya benda lain, hak mengarut-mengarut. Kalau kerana kita nak ke dia, dia tengok di rumah. Nabi suruh kita tengok. Seorang sahabat dia pakai nak saja, tak tengok. Nabi kata, unzur ilaiha, kita tengok tu. Kita jalan di rumah dia. Kata ulama, maka boleh kita jalan rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni nama Giang di Kiam-Kiam. Saya tengok anak makcik lama dah. Jadi teringin nak buat sebagai pasangan hidup. Saya mari tanya ni, adakah dia berkenan? Setuju? Kalau setuju, saya nak mari mak ayah saya masuk meminang. Faham? Tu orang yang jujur. Nampak? Mak dia kata tak apa, pak marilah mak ayah. Rasa anak saya pun apa gata pelik kali ni. Umpamanya ada apa lah?
tu hal dia. Nah, dia tak salah ni wak kita larak. I love you. Duk larak. Faham tak? Nah, nyando dia. Nah, apa kata me too. More than you. Duk main gitu lah. Nampak? Do you love me? Yeah, very very lovely. Dia main gitu je slow. Nah, saya orang buat kuliah panggil ustaz dia masuk. Oh, bagus budak ni. Nah, maka kita pun nak tunggu, memang dia tak cari kita. Nah, jadi kita tulis kertas. Saya staf nombor sekian. Dah, ni cara betul. Ni cara Islam. Dia jumpa Rasulullah. Saya nak ke Rapuang ni. Tapi saya tak khabar, saya minat anggur. Nabi kata lah, mudak khabar sampai bila nak tahu. Pergi khabar ke dia. Maka ulama pun tanya, dah kalau Rapuang pula, boleh juga. Kita tengok kalau lelaki tu bagus, pergi khabar ke dia. Tulis sini. Nampak? Saya staf begini, pakai kereta bios, nama umpamanya. Saya minat sangat kepada awak. Ni nombor telefon saya. Kalau sudi, hubungilah saya, wahai ustaz. Itu kalau direct. Tapi boleh dengan saudara mara, dengan kawan dan sebagainya. Ada tak kawan-kawan lelaki-lelaki yang boleh jadi suami soleh? Tak, kenalkan kaku. Itu cara dia, khabar ke saudara dan sebagainya. Tak usah putus asa. Nampak? Tak usah malu, direct terus. Nak kahwin kan? Kahwin salah tau. Ada malu benda. Kita buat benda hak salah, tak malu. Benda hak tak salah, beritahu direct. Setiap sesuatu benda yang asal-asal hukumnya boleh. Asal-asal hukum boleh. Nak mengorat, boleh tak? Boleh. Boleh ke ni? Dia kata dunia nak dengar ni. Boleh, tetapi dengan bersyarat. Syarat lagu mana? Syarat yang macam mana? Syaratnya pandulah dengan syariat Islam, ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi, ikut ijma' ulama, ikut qiyas yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan dia. Contoh, murah berkenan pada seorang, lani lah, cara lani juga. Dia buat lagu, dia buat lagu tu, dia nak mengorat, dia buat lagu tu. Orang kata boleh ke? Tak boleh. Ikut mondok mana? Ni dia kata. Dia buat lagu tu. Tapi kita nak kata dalam Islam, kalau kamu berkenan dengan seorang perempuan, cara yang Islam kata, pergi sapa dia, beritahu kepada dia, terus jumpa kepada mak bapak dia. Selesai. Itu orang yang mudah. Yang mudah, gentleman. Gentleman, Islam ajak supaya apa? Kenapa Islam letak begini? Dalam masa yang singkat saya sebut, Islam dia nak ajak kita supaya apa? Kita jangan mempermainkan perasaan kita. Jangan kita buat show macam tengok cerita Hindustan. Best begitu. Tak boleh. Islam tak mau. Islam nak ajak kalau betul-betul suka, bagi kita suka. InsyaAllah pandu dengan agama, Allah tunjuk jalan yang betul. Sekarang yang menjadi duri kepada kita adalah apa yang dipaparkan, terutamanya media massa. Kalau tak bercinta dalam filem tak syok. Tak best. Filem tu tak best. Tak ada. Cinta yang kira ending, boyfriend girlfriend kena cium, cerita tu kira tak box office lah. Tak ada cerita dengan alasan kita mengatakan untuk mengajar orang, untuk beri pendidikan kepada orang. Tetapi saya nampak benda itu sebaliknya menjurus kepada sebab kita mendidik orang, biarlah mendidik dengan cara agama. Jangan mendidik kerosakan dengan membuat kerosakan. Nabi SAW dalam satu hadis Nabi yang mulia, Nabi didatangi oleh satu orang pemuda. Bila pemuda ni mai jumpa Nabi, dia cerita dekat Nabi. Dia kata apa? Wahai Rasulullah SAW. Dia cakap Arab lah, tapi saya translate Melayu dah lah. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya telah ditimpa, maksud kata dihinggapi je lah. Saya telah jatuh cinta dengan satu orang perempuan, bagian-bagian sifatnya, begini-begini keadaannya. Untuk pergi dengan lebih mendalam, saya rasa tak apalah, nantilah kita sebut benda tu. Cuma nak sifat, dia kata perempuan ini bersifat sebegini dan sebegini. Jadi bolehkah saya berkahwin dengan perempuan ini? Dia sebut mula, dia kata dia dah jatuh cinta. Tapi bila Nabi jawab persoalannya, Nabi tak kata pun dekat dia, ni bercinta masuk neraka tu. Nabi tak kata. Nabi jawab bagaimana? Kamu menikahlah dengan perempuan yang bagian-bagian. Nabi tak larang pun dia bercinta. Nabi tak kata ni bercinta bagus. Nabi tak kata macam tu. Mana kata bercinta boleh? Boleh. Selagi mana dia jadikan Nabi sebagai panduan, Nabi bagi galakkan pada dia untuk kahwin dengan perempuan dengan nasihat Nabi SAW.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat kenapa isteri kita bermasalah, kenapa suami kita bermasalah. Puncanya ialah sebelum kahwin apa kita buat? Ada tak kita buat benda yang salah, tiba-tiba bercerai, sebulan cerai? Cuba cek balik apa yang kamu buat. Syarak meletakkan haram, hampa duk pegang, haram duk romen. Sekarang ni anak-anak muda naik motor, naik kereta duk romen. Nak pakai helmet, power tolong pakaikan. Yang kepala si perempuan tu tegak, bangga je rupa dia. Nah, dia tarik, oi romantik, perak dia tarik. Cuba kita dah kahwin buat macam itu. Abang, pakaikan helmet. Dengar-dengar ada kamu ni helmet kamu kan? Itu kompom dah kahwin. Masa belum kahwin sibuk, nak buat keluar pun tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, yang perempuan tu pun ambil jari. Tidak perlu menggunakan sikat, menggunakan jari saja. Tu iklan tu. Belum kahwin, Masya Allah, harap siap cium tangan lagi. Cium tangan itu suami awak ke? Tidak, atau kenapa cium tangan? Praktis. Ini tuan-tuan, jangan anggap benda tu tak ada kesan. Abang-abang di sini ya ada anak dara, ya ada anak turuna, tolong jaga benda ni. Jangan tuan-tuan anggap walaupun dah bertunang bebas nak pergi sana, bebas nak pergi sini. Kemana anak kamu tu tun? Dia orang pergi Kamda cari cadar. Minggu depan nak kahwin, biarlah. Tak mau tuan-tuan. Selagi belum pegang tangan naik qadhi haram. Buat. Kita takut besok anak masalah, cucu kita masalah. Ni yang saya tengok sekarang ni, mak bapak dah terlalu baik. Dan boleh baca artikel saya, boleh bercinta tak sebelum kahwin? Saya orang yang tak boleh bercinta sebelum kahwin. Don't worry so much. Tetapi mesti jaga adab. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, orang bercinta dan orang mengadu kepada Nabi. Nabi kata, la yura li mutahabbaini misal nikah. Tidak diperlihatkan pada dua pasangan yang bercinta seperti nikah. Tetapi jaga batas. Just cinta ni duduklah mati. Kita tengok satu orang, kita jatuh cinta. Mungkin ada orang jatuh cinta kat Dr. Nazmi. Nah, habaq tak apa ni, Dr. Aku dosa orang ni saya jatuh cinta kat dia. Kan tak boleh. Benda kita duduk dalam jiwa kita, itu cinta. Tapi once kita bertindak, kita pergi buat satu benda yang melanggar, di situ datang dosa. Jodoh-jodoh ni benda yang ditentukan oleh Allah. Masa kita berumur 4 bulan dalam perut mak kita, bila kita telah cukup 4 bulan, maka malaikat pun tulis nama kita, rezeki kita, kerja apa, kahwin dengan siapa, cerai ke tidak, anak berapa, habis tulis. Sebab tu kita lahir sekarang atas ketentuan Allah. Kalau kita baca hak ni, history kita dia panggil, kita biasa berjiwa tenang. Pinang dalam Islam, dalam hukum fiqh, pihak lelaki menyatakan hasrat berkahwin pada pihak perempuan, tu orang panggil pinang. Bila pihak perempuan menjawab setuju, maka jadilah perempuan itu tunang lelaki tersebut. Faham ke? Contohnya, aku nak jadikan kamu sebagai isteriku, itu panggil meminang. Nak kahwin dengan kita bila-bila meminang, contohlah. Baik, kalau pihak perempuan setuju, maka hukumnya jadi tunang. Nak sama ada bercakap tu dalam telefon, tunang dah jadi. Hak lelaki sebut dalam telefon, I nak jadikan you isteri I lah. Hak perempuan jawab, I sukalah, I setujulah, okey lah, alright, I'm fine.
Ai redha. Nampak? Jawab menunjukkan dia suka. Maka hukumnya telah menjadi tunang orang. Telah menjadi tunang orang. Siapa masuk Minang haram. Kalau dia tahu tak haram. Nah, orang Melayu ni tunang tak kena pergi ramai bawa ukah, bawa panggil Minang. Tu ada, bukan hukum, ada. Sebuah bahari, tu ada. Nah, ni seorang tak apa. Nah, seorang ni mari. Puan duduk tahu mah, duduk basuh. Buruh lelaki tak kat bawah lubang rata. Faham tak? Aku nak ambil menjadi bini aku. Kita nak je nak. Kata saya Mek. Jawabnya jadi tunang orang dah lah. Dalam hukum Islam. Nak pakai hukum Islam dulu. Hukum adat nombor 2. Dah betul adat ni ke mana? Mari dengan ramai-ramai apa semua tertik-ternik. Tu bagus Cuma nak khabar bukan mesti gitu. Ajak nikah tu orang panggil meminang. Pihak perempuan tu setuju, dia panggil tunang. Baik, persoalannya kalau ibu bapa tak ada, hak puang saja jawab. Jadi tunang orang juga. Apa? Jawab ulama, jikalau perempuan ni jenis orang yang persetujuannya itu sah pada syarak, maka jadi tunang. Kalau perempuan ni yang jenis izinnya tak sah pada syarak, tak jadi tunang. Jadi cuk itulah dalam Islam panggil al-khitbah, meminang. Nah, kita masuk meminang, maknanya aku akan ambil dia sebagai isteri sedikit masa nanti. Hak aku dah, maka Nabi kata bila orang cuk dah dengan meminang dan dipersetujui oleh pihak perempuan, haram orang lain masuk minang, berdosa besar. Faham? Boleh cuk. Bila masa boleh cuk tu, bila masa. Baru beranak boleh dah. Baru beranak duduk lamburan, baru 3 hari tengah hayung pinang, molek-molek ada. Boleh dengan syarat yang menerima peminangan ayah ke perempuan dan tokinya saja. Nampak? Orang lain tidak berhak. Wali berjubir boleh mengatakan bersetuju dengan peminangan tersebut. Nah, tunggu besar tunggu besar. Jadi orang Melayu ni, dia kadang-kadang yang melemahkan kehidupan dia dengan sebab beberapa peribahasa yang sememangnya bercanggah dengan amalan Islam. Salah satu daripadanya pergi mencari timba. Nampak? Jadi kita duk pegang ke pergi cari timba ni, orang puas siapa dak belaki, siapa ketua. Nah, kan aku minta kan jadi pergi cari timba. Tak boleh pula. Siapa dia berasa tak boleh orang puan meminang lelaki. Faham tak? Pasal apa? Ada hadis pergi mencari timba, rawahu Muslim. Tak ada, dia bukan hadis. Itu pandangan orang tua-tua. Apa yang datang daripada adat orang tua-tua yang baik kita terima, yang bercanggah dengan Islam kita tak wakar. Nampak? Jadi dalam Islam bila kita tengok ada orang laki-laki tu baik, soleh, sesuai untuk jadikan suami, tapi dia tak ngorak pun kita boleh minta. Nampak? Tak ada masalah. Bila gini kita faham, jodoh jadi mudah. Ada ibu bapa yang dia memilih, bukan pilih calon isteri atau suami anak dia, dia pergi pilih calon besar. Ni banyak berlaku. Dia marah anak dia tak suka kahwin dengan pilihan ibu bapa. Ibu bapa kata kita ayah suka dah dia ni, ayah suka, mak dia ayah kenang dah. Dah mun kenal mak dia, mun nikah dengan mak dia. Ni banyak ibu bapa buat silap. Sedangkan anak dia ada pilihan. Pilihan anak dia, mak ayah tak mau dengar, tak mau pelengok, tak mau izin. Faham tak? Sebab mak ayah sudah ada pilihan. Mak ayah dia tak pilih pengantin, dia pilih besar. Dia kata ayah dia profesor, mak dia doktor. Sesuai dah dengan kita, sesuai dengan mu, dengan anak muda sesuai. Sekarang ni nak cari besar ke nak cari pengantin? Faham baik-baik. Nak cari calon pengantin anak kita, bukan nak cari besar. Ramai sekarang sesuai besar. Besar dia orang senang, besar dia kontraktor, besar dia ni. Anak jadi mangsa. Tidak ada sefahaman. Nabi kata ke mana? Tungkahul mar'ah li arba'. 4 sebab perempuan itu dikahwini. Yang pertama, li jamaliha, kerana cantik. Yang kedua, li hasabiha, keturunan hebat.
Yang ketiga, limaliha, kerana harta. Yang keempat, lidiniha, kerana agama. Nampak? Fasfa bizati din taribat yadak au kama qala. Pilihlah yang agama. Agama kata molek, walaupun tidak kaya, walaupun tak comel, itulah yang terbaik. Legalah kamu sepanjang zaman. Nampak? Jadi bila mak pun kata, mak ayah kata tak sah, tak comel budak ni pasal dia miskin, kita tengok dia baik pada agama, kita boleh kahwin dengan dia, tak derhaka kepada ibu bapa. Cuma jangan kita jawab ngasar dengan ibu bapa kita. Dia tak kenang pasal miskin, kita jawab dengan sopan santun. Dia tak boleh kahwin lagi, bersabar dulu. Tunjukkan komitmen bahawasanya jodoh ini sesuai untuk kita, dan dia adalah sebagai apa yang dikasihi dan dikendaki dalam syarat-syarat beragama. Nampak? Tak ada masalah. Jangan lawang mentang-mentang kita ni betul belah agama, ibu bapa kita tak menyelbahi agama, dia pergi jerakah, tak patut kok gitu. Adab mesti kena jaga. Nabi kata fal yanzur ilaiha. Nampak? Maka hendaklah kau pergi melihat dulu perempuan itu, baru boleh berkahwin dengan dia. Nah, maknanya pergi di rumah dia, waktu baik dah dia tu, tengok muka dia, tengok tangan dia, tanyalah mak ayah dia penyakit apa ada, perangai dia musang ke tidak, tu cara dia. Kita dah pergi dulu dating, tak kena habis pokok dah kenal belaka muka kita. Habis air panas terjun, air terjun sekayu pun 2 kali dah awet dekat kepala celah batu. Kata dah pergi puas. Tu jalan Yahudi, jalan Nasara. Walaupun akhirnya menikah, wajib bertaubat juga, kerana tu adalah jalan dosa. Kahwin dalam Islam benda yang mudah. Nabi kata, "Mu nak apa ni?" Sahabat kata, "Saya nak." Nak mu ada berapa ringgit? Ada RM10. Kahwin. Panggil akad nikah, kahwin. Tu cerita-cerita dalam hadis. Rekah. Senang sangat. Tapi masyarakat sekarang ni menyusahkan. Saat ni lah pasal tak ada ilmu. Tapi bila tidak ada syariat, syariat nak ada ni berlandaskan ilmu. Ilmu ni dengan hadis kuliah. Alaikum bi ilmi, kena sentiasa dengan ilmu. Bila ilmu tak ada, dengar tak ada, kuliah tak ada, maka tak ada syariat. Batu tunang dah ikut syariat. Dulu nikah yang bersanding, ni tunang sanding kau. Bertunang sanding dah, naik atas pelamin habis 14,000 orang tunang. Ni tangan ni, seluk ni macam ke undertaker mengating. Kau sari kau bodoh, kau sari kau bodoh, kau sari kau bodoh. Makin lama makin bodoh. Apa? Pasal ikut bukan panduan yang disuruh ikut. Mana Rasulullah? Mana cara sunnah? Mana sederhana dalam segala-gala hal? Ada. Kerana itu ikut siapa? Pengajian kita bukan kitab Rasulullah. Pengajian amalan kehidupan kita, contoh-contoh jahiliyah yang banyak dihidangkan dalam tali basing, dalam apa benda ni, majalah-majalah harian. Bila seorang lelaki untuk masuk meminang seorang perempuan atau ingin berkawan dengan seorang perempuan, Islam meletakkan satu garis panduan yang dibolehkan. Ini berbeza dengan apa yang kita faham. Islam bagi kita untuk khitbah, untuk kita bertunang, tetapi kita menggunakan pertunangan itu untuk buat macam dah kahwin. Orang kata, usung sana sini. Bukan usung, belum usung lagi. Majlis bertunang sudah jadi macam majlis perkahwinan. Nampak? Majlis bertunang sudah jadi seperti majlis perkahwinan, memakan belanja yang begitu banyak, sedangkan tujuan khitbah untuk kita kenal perempuan itu. Bila kita pilih dia, kita kenal dia, jatuh cinta dengan dia, tengok-tengok tak sesuai, kita boleh putuskan pertunangan, kerana ini ada di dalam Islam. Dan orang yang putus tunang tidak ada sebarang calar pun pada peribadi diri dia. Tapi bila kita buat majlis macam majlis perkahwinan, war-warkan dalam Facebook dengan macam-macam benda, saya juga melakukan kesilapan yang sama, tapi telah ditegur, saya buang benda tu. Sebab tu Islam ni dia bagi mudahkan cerita. Mudah cerita. Benda yang menyusah tuan-tuan tolak. Saya pergi minang satu orang, saya kata dekat bapak dia, saya datang ni abang, nak minang anak abang. Jadi budak ni pun abang kenal, anak abang pun kenal dia, berdemo pun mencinta, abang tolak gaji dia banyak mana. Jadi datang dia pun budak suka, jadi bagi saya abang, kita bagi langsung je lah bang. Jadi letakkan satu harga yang munasabah atau munasarawak, kita berkahwin je dah.
Dia letak je 7,500. Allah. Yang budak lelaki ni kerja pembantu kedai, gaji 750. Nak dapat 7,500 tu 10 bulan tuan-tuan. Itu pun dengan syarat tak makan, tak minum tu. Tak belanja apa langsung, makan pasir je tu. Baru dapat 7,500. Tak pun duduk di masjid pakai pisang aja. Kok ada pisang. 7,500 hantaran untuk dia. Belum masuk lagi kenuri kendara rumah si lelaki ni pula. Macam ni kita dah tetap. Jadi kita dah mesyuarat adik-beradik saudara mara. Jadi kami dah setuju 7,500. Jadi saya kata dah mutamat abang ya. Lebih kurang gitulah. Akhirnya anak dara tu sampai sekarang tak kahwin. Brother ni dah kahwin dengan orang lain, dah beranak pinak dah pun. Cuba kita mudahkan hidup. Orang nak ambil anak hang tu okey lah. Orang nak ambil anak kamu tu jadi suami, isteri tu okey lah. Sikit punya ramai ke sekarang orang isteri perempuan tak ada suami ni. Tak kesian ke adik kamu? Kamu tak apalah ada suami, ada isteri. Adik perempuan kamu. Jadi kalau yang datang Minang tu orang baik-baik, gaji murah pun tak apa sebab Allah firman, in yakunu fuqara yughniyahumullah min fadlih. Kalau kamu miskin, sebelum kamu kahwin, kamu miskin, jangan takut kahwin. Aku akan kayakan kamu lepas kamu kahwin. Ini janji Allah dalam Quran. Tuan-tuan di sini ramai yang tak kahwin lagi. Sebab gaji murah. Kahwin dulu, insya-Allah lepas ni ada rezeki. Cuba tanya abang-abang yang dah kahwin. Masa dia belum kahwin, apa yang dia mahu ada di rumah sewa dia mahu? Cita-cita. Dalam bertunang ini, tuan-tuan nilailah dia ada agama Arab. Ngaji sekolah Arab, tapi bawa kita pergi tengok wayang, pegang tangan, rabah sana, rabah sini. Agama tak ada, saya tak mahu. Itulah dia tempoh bertunang. 6 bulan bertunang. Alhamdulillah Ustaz, selama 6 tunang ni Ustaz, dia tak pernah pegang saya Ustaz. Dia tak pernah pun ajak saya dating Ustaz. Dia tak pernah cakap lucah dengan saya Ustaz. Malah dia selalu bagi dekat saya doa-doa. Dia selalu hantar kaset dekat saya. Dia bagi nasihat. Alhamdulillah lah Ustaz, dia bagi agama dia. Itulah tempoh bertunang. Kalau tak ada agama, cancel. Habis tu Ustaz, kalau jumpa tak boleh, menyembang dating tak boleh, macam mana saya nak tahu hati budi dia Ustaz? Boleh keluar, ajak mak dan bapak sekali. Minta doktor berikan tarjih antara pendapat dalam perkara yang dibenarkan seorang lelaki untuk melihat wanita yang ingin dipinang. Apakah terbatas pada muka dan tapak tangan saja dan termasuk anggota lain yang boleh dilihat? Ini berlaku perbezaan di kalangan fuqaha. Majoriti fuqaha menyatakan muka dengan tapak tangan saja. Sebahagiannya meluaskan sedikit, menyatakan pada anggota-anggota yang penting untuk dilihat. Kerana ada riwayat contohnya Umar dia kais sedikit kain wanita yang dia nak kahwin tu supaya dia nak tengok tentang gemuk dia, kurus dia kan. Tapi dalam mazhab Ibn Hazmin dia luaskan, dia kata kat mana sajalah hak kita rasa kita perlu tengok. Namun dia mempunyai implikasi tentang wanita tu. Jika kita tengok dia kemudian tak jadi kahwin, maka aurat dia terdedah dan seumpamanya. Maka perkara yang selamat dalam hal ini ialah kita melihat kepada tempat yang boleh kita lihat, iaitu muka dan tapak tangan. Jika satu jadi, artinya kalau bakaran nak kahwin, kita cuba nak tengok tapak tangan sikit, dia kena tunjuk tapak tangan supaya dia tahu ini kurus betul ke, kurus ikan ke, kurus gemuk sungguh ke. Dengan dia tengok tapak tangan, dia boleh mengetahui banyak perkara. Mungkin jika diluaskan dalam mazhab Abu Hanifah, mungkin dia boleh melihat kepada tapak kaki juga. Tapak kaki juga. Pinang adalah janji untuk ambil sebagai isteri atau suami, dan nikah adalah menunaikan perjanjian dengan menggunakan akad, ijab dan qabul serta syarat-syarat ni. Jadi benda nikah menyatukan dua orang, laki-laki dan perempuan yang ajnabi kedua ni. Faham? Maka nikah tu disatukan. Dia kata perkahwinan yang paling berkah, yang paling murah mas kahwin.
Tapi tak embuh. Hak Nabi ni tak embuh. Nak hak ramah tu. Nak hak ramah tu nak naik harga tu hak orang ramah ni hak bodoh. Orang ramah ni orang jahil. Nak walakinna aksarana sila ya'lamu zahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Majoriti hak manusia ni, hak ramah ni bapak jahil Tuhan kata. Faham? Nabi ke apa ni hak minoriti orang nak. Perkahwinan paling berkat, paling murah belanja. Ingat baik yang tok agama mahal tu apa? Kan dia tu suami nak tanggung dosa anak mung. Ingat kita, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kita jawab tu, dia jadi isteri kita, bermakna aku tanggunglah dosanya mulai pada saat sekarang. Kena faham baik. Tok tua kita tu, ayah ngatin perempuan, kena reti tu. Bila menantu mu jawab gitu, mu tak pikul dosa, dia pikul dosa pula. Dah apa nak cah mahal-mahal, apa nak tolong pikul dosa anak mu? Betul tak? Angan bodoh kan? Nah, dia bukan sekali ni je, dia WPT. Katakan kita murah nak RM1,000 lah mas kahwin. Tak ada hak dah. Pasal bulan-bulan, beri pula dah. Wajib beri pula. Banyak sebab. Yang pertamanya yang menyebabkan budak-budak ni tak kahwin, dia letak harga mahal. Macam tadi kita sebut. Nak sampai RM15,000, RM20,000 apa benda ni. Mahal pada RSZ. Nak Sedangkan Nabi kata perkahwinan yang paling berkat, yang paling rendah mas kahwin. Tapi kita tak dengar. Kalau dengar pun buat tak dengar. Seolah-olah perkataan Nabi ni tak ada nilai. Seolah-olah perkataan Nabi ni tak ada nilai. Seolah-olah perkataan Nabi ni tak ada nilai. Kita tak mau berkat, kita nak orang pandang kita tinggi. Orang sebelah 10,000, anak aku 12. Hak ujung kapung 15, aku 18. Duk main gitu. Nah, lepas tu dalam bab kahwin, biasa orang perempuan ni mok lah. Ayah tu berkenang dah. Nampak? Nabi kata, Iza ja'akum man tardawna dinah wa zawwiju. Bila datang seorang laki-laki merisik anak kamu dan kamu tengok agama dia okey. Molek dah, biar dia tak ustaz pun, biar kerja kerajaan pun, biar pakai seluar-selik baju kemeja, tapi dia okey agama, tak tipu orang, tidak rasuah, tak minum arak, sembahyangnya okey. Fazawwiju. Nabi kata zawwiju. Zawwiju ni khitab dia kepada ayah perempuan. Mak jangan masuk dapur. Mak bukan wali, tapi yang berlaku dalam masyarakat, mak lebih pada wali. Jawapannya ayah dah tanya. Nah, pasal mak tak kenal. Dia pergi jumpa ayah dia. Ayah nak tanya ni apa? Tak lah ni abang mak suruh tanya ni. Yang risik saya ni boleh tak? Ayah kata, ayah tak ada apa. Ayah okey belaka. Budak lelaki ni ayah pun tengok baik. Tapi mak hang tu, dia kata mak ni dia pakai motor. Kalau pakai kereta, mak hang tak ada risau. Anak tanya, lah apa pula motor kereta? Jadi nilai apa? Ayah tak boleh buat apa dalam hal ni. Mak hang berkuasa. Kalau lelaki kata, ayah tak ada kisah, saya tak ada kisah, kerja apa-apa bangsa halal, insya-Allah. Berapa-berapa belanja pun ikut pandanglah. Pada patut orang sekarang. Senang. Orang puan yang di sekarang jangan lebih-lebih dalam bab nak menentukan menantu. Cek molek, dia ni okey, tak makan haram, ada semayang, ada solat, ada juga hadir kuliah. Alhamdulillah. Bukan wisak dada dan sebagainya. Kira we jadi molek. Dia tak mampu 10,000, 6,000 sudah. 6,000 tak mampu, 3,000 sudah. Orang lamar anak kita satu kehormatan di sisi syarak. Jadi ingat nak buat nyanyi, nak buat lagi majlis-majlis kenduri boleh pasang lagu. Kerana Nabi masa kahwin itu bukan Nabi kahwin. Sahabat kahwin ada orang mari nyanyi, budak-budak ambil kulit hitam. Ada yang katak gendang apa, Nabi tak marah. Faham? Dibolehkan. Sehingga dalam satu hadis itu kata, hendaklah kamu pukul kompang ketika kahwin. Jadi boleh pukul kompang lah pula. Mana boleh? Tapi ingat, walaupun kita pasang nasyid orang lelaki, lagu orang lelaki, saya rabang berhenti lah. Banyak tempat tengok majlis pasang boleh dah, nasyid molek dah. Tapi orang bahasa sama kuat dengan spekar dia. Ni tuan rumah bodoh tak kerti bahasa. Dah orang bahasa tutup dulu. Ganggulah.
Maknanya jangan melampau batas. Nah. Nah. Jadi bersanding ni maknanya iaitu duduk laki-laki dan perempuan pengantin di atas tempat duduk, kemudian dilihat oleh orang-orang. Tu makna bersanding. Dah haram, ada kalanya haram, ada kalanya boleh. Hak mana haram? Pengantin dedah aurat. Nah, banyak ni. Pasal kita duk tengok majalah teh. Duk tengok kitab hadis. Cara nak nikah, dak buka buku-buku salafus soleh. Tengok majalah-majalah apa dia dalam. Ulama nikah. Bapak lara belaka. Jadi pengantin daripada golongan penyanyi, pelakon filem. Jadi pakaian dia memang tak jual harga. Dah duduk atas pelamin. Allahu akbar. Mari ilham daripada malaikat. Semayang zuhur lagu mana tu? Syaitan masuk celah. Bukan selalu tinggal, sekali seumur hidup. Apa pun beres. Dok semayang. Pengantin laki-laki pun dok semayang. Siap dengan kerih ni. Pengantin laki-laki kerih, panah, kapok. Tu cukup lekat syariat, tak cukup lekat. Dia dah apa ni? Gona kosong itu. Tubik dah pengantin nak duduk atas pelamin. Mak anda kata, keri mana keri? Tak apa lah, tak apalah. Tak boleh, kena ada keri. Jangan lock literal itu, ambil pinjam pun sini. Mesti sempurna. Hak agama, tak apa, gona-gona pun. Habis syariat. Lepas tu nak masuk syurga Firdaus, mabuk ke apa? Masyarakat jadi rosak kerana panduan daripada majalah-majalah. Kitab-kitab ulama' tak jadi panduan. Orang yang duduk dengan kitab ulama', pakaian dia ikut kitab ulama'. Orang yang bersama dengan majalah-majalah, pakaian dia macam artis. Kita dalam dengar-dengar dah ni pun, time nikah anak kat gi, berdua rapak ke anak, rambut tu sepel kau. Syaitan kata dah apa, mekwikan semua. Sekali ni je, syaitan kata. Kita pun, ya sungguh syaitan ada apa-apa. Tengok pada kailek kitab serung. Tengok pada jibat labuh serung. Tengok pada pakai budah serung. Nikah anak supaya dengan anak bapak jahil juga. Kemudian mereka lawa-lawa tu dipanggil tabarruj. Berdaah-daah lalu. Tak boleh. Melainkan orang yang tak batal semayang tengok. Jadi bersanding yang boleh ialah yang tak batal semayang tengok. Siapa tengok? Mak ayah dia tengok boleh. Duduk atas pelamin, pakai makeup, pakai lawa, pakai tabaruk, tapi yang tengok anak beranak yang tak sah nikah. Ingat dalam bab kahwin, nak ambil gambar bini kita, janganlah fotografer tu laki-laki yang helak. Faham? Biarlah fotografer tu perempuan atau anak beranak dia yang mahram dengan dia. Walaupun tutup aurat, tak molek sangat. Bini kita lelaki mengambil gambar muka, tak molek sangat walaupun tutup aurat. Kalau buka aurat lagi tak molek. Saya lagi dalam bab wedding, kita ni melampau-lampau. Ambil gambar biasa sudahlah. Yang pertama, pastikan juru gambar orang Islam. Jangan orang bukan Islam masuk dalam majlis, masuk dalam bilik, ambil gambar bini kita, dia pamer gambar bini kita pula dalam internet, dalam kedai dia. Tak comel benda lagu tu. Kita ni pun pengantin pun mengada-ngada lebih sangat. Kita tengok pun bulu mata. Duduk biasa sudahlah. Salam ke gitu sudahlah. Ni macam-macam gaya. Contoh nasihat Nabi SAW, Nabi kata apa? Tunkahul mar'ah li arba'ah. Nabi sebut jelas pada kita semua, terutamanya remaja lah. Yang nak menikah, yang nak menikah, yang dah remaja, dah melalui remaja, nak menikah lagi boleh, tak ada masalah. Guna teknik ni juga. Macam mana? Tunkahul mar'ah li arba'ah. Nabi sebut jelas, kawinlah satu orang perempuan kerana 4 perkara. Translate bagi mudah. Sebab wajah dia, sebab kekayaan dia, sebab nasab keturunan dia, sebab agama. Sidang penonton, saya ambil masa sikit benda ni. Bila Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi susun dia punya kita kata apa? Kronologi dia tu satu-satu Nabi sebut mesti ada sebab. Nabi sebut cantik dulu. Memang mula-mula sekali kita tengok mesti nak lawa.
Kita nak kahwin dengan orang yang lawa, dan kita tak kata di sini orang kulit cerah lawa. Dah. Nabi tak sebut pun nak nikahlah perempuan yang lawa sebab kulit dia putih. Nabi dah. Nabi bagi umum. Sebab apa? Cantik tu duduk kat mata kita. Ada orang dia syok tengok orang yang comel-comel. Ada orang dia syok tengok orang yang tinggi-tinggi. Dia rasa dulu. Tapi Nabi tak cakap pun spesifik. Nabi cakap kahwin sebab empat. Pasal cantik, pasal pasal kekayaan, pasal keturunan dan agama. Sebab apa Nabi letak agama? Sebab Nabi nak sebut ramai orang last kali baru tengok agama. Sedangkan benda ni kena utama. Sebab apa? Mana tahu kata ustaz kata utama. Ujung hadis tu Nabi sebut apa? Fadfar bihadzal din taribat siadah. Pegang dengan agama ni. Cantik boleh, kaya boleh, keturunan baik boleh, tapi pegang dengan agama. Agama lah jadi puncak. Nabi letak benda tu supaya kita kata apa? Taribat siadah. Lega kamu nanti. Dia tahu nak hormat kamu balik kerja macam mana. Dia tahu lelaki perempuan sama lah. Agama ni bukan duduk kat perempuan saja. Nak cerita duduk kat lelaki sama lah. Lelaki-lelaki yang tahu agama dia akan cari yang kemahalan. Kalau anak tuan-tuan belum kahwin, cari jodoh. Dan cari jodoh yang baik-baik, yang beriman, bertakwa. Cari hak baik-baik, tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab anak orang. Mengkahwinkan anak, tanggungjawab bapa, tanggungjawab mak, bukan anak orang lain. Tanggungjawab mengkahwinkan anak kita. Sekarang ini tanggungjawab orang lain. Bila orang lain minang anak tuan-tuan, hantarannya 12,000. Orang tanya kenapa mahal benar 12,000? Kemah saja dah berapa gitu dia. Satu kepala RM8. Saya nak panggil 2,000 orang. 2,000 dah 16,000. Saya minta 12,000 ni kira murah lah ni. Mana nak panggil lagi, nak bayar catering lagi, nak sewa itu lagi. Itu ya harganya 12,000. Saya minta 12,000 tu kira murah lah. Patut-patut 20. Pihak laki-laki kata, awak yang nak buat kenduri, kenapa kita orang pula yang kena support awak pula? Kita nak kahwin dengan anak awak aja, yang awak gatal panggil 2,000 buat apa? Hari ni kita letak antara mahal-mahal sebab nak buat kenduri. Siapa yang kena tanggung? Bakal menantu kita. Dah duit tak ada. Tuan-tuan buat kenduri kahwin dalam surau ni. Ni macam hari ni petang. Nasi bungkus depan tu. Air mineral sebotol. Nasi bungkus sebungkus. Apa susah? Pengantin duduk di sini. Bapak pengantin duduk di sini. Panggil ustaz ceramah satu. Berapa sen belanja habis? Tak sampai 200. Jimat lah. Jimat. Kenduri kahwin tak? Kenduri kahwin. Tapi 10 tahun orang kutuk. Kamu ingat kenduri yang kahwin yang jamu karipak? Itulah rupa. Nampak-nampak. 10 tahun orang umpat lagi. Itulah kerja orang kita. Kerja ngata korang. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Islam ni senang. Islam ni senang. Yang bagi susah kita. Ayam nak bagi golek, dipotong cabai, itu pula potong cili, potong sini, bubuh payung, bubuh limau, nak bawa padahal nak makannya ayamnya. Tapi buat persiapan tu, kentola tu sebulan tak pergi masjid, kerja duk buat kentola jadi naga, nak buat hantaran. Sejadah nak jadi burung merak, nak buat hantaran, kan buang masa bungkus je sejadah, sudah. Tapi orang kita banyak yang benda macam itu nak ambil berat sangat. Yang benda macam itu nak ambil berat sangat. Cubalah kita bersungguh-sungguh dalam bentuk ibadah. Kenapa bersungguh-sungguh dalam bentuk dunia? Maksudnya budak. Bila wanita tertawa diri, Nabi tunjuk sahabat kata Rasulullah kahwinkan dia dengan saya. Kamu ada apa? Dia kata. Rasulullah kahwinkan. Aku kahwinkan kau. Semua tak kata, pergi cari ni bantu-bantu tak duduk kejap. Lepas tu mari check hair dulu. Apa dulu aku nikahkan kau dengan jawab ulang. Ini Malaysia punya Tok Padi duduk terawal. Satu nafas. Aku benda satu nafas. Jadi dia tanya pada Menteri Malaysia yang lepas. Berapa kali angkat? Kenapa berapa kali angkat? Tak betul apa dia kata? Aku nikahkan kau dengan Fatimah binti Abdullah dengan mas kahwinnya 4,000.
tunai. Dia mas kahwin tak mesti sebut tak? Boleh tak? Aku terima nikahnya sama seperti yang kau sebut. Sah. Ini dah budak kita ni. Habis saya sebut dia terus sambung. Terus sambung. Mana ni? Cuba baca dalam Sahih Bukhari. Kalau lelaki itu kata Imam Bukhari, kalau lelaki itu kata, nikahkanlah aku dengan anakmu, aku nikahkan dia dengan anak, engkau dengan anakku. Sah. Dengan cukup syarat lah kan? Dengan syarat ada saksi dan sah. Boleh dia terima, boleh dunia itu sudah sah. Kalau dia kata aku terima nikah sah. Ni aku terima nikahnya Fatimah. Ulang. Habis saya cakap terus sambung. Dia nak nikah dengan Fatimah, aku nikahkan nikah dengan Aminah binti. Aku terima nikah dengan Aminah binti. Habis lalu asal dia tak. Kamu nikah dengan buka dia Aminah. Dia kena gabung, nak kena jawab orang kata, habis terus sambung. Takkan tu siapa menikah dengan kau tu, dia nak nikah dengan adik. Dia takkan fikir. Mesti dia kena fikir. Siapa nama tadi? Fatimah. Okey, terima nikahnya. Tak ada masalah. Ni syah. Tak semesti, tak ada perkataan. Saya kawan-kawan baru ni kahwin, sahabat nikah. Tak Abu Syuaib. Nama orang. Yang kahwin saya ada kata juga lah kan nak nikah dia kata dia sama orang ni kan tak payah saya kata tadi kat tadi tadi tak payah saya ada nama dia tu nanti lepas dia kata lepas dia kat nikah rumah panjang tu dia kata saya terima nikah seperti ini sebutkan dia sah saya kata semua dia sah tak ada sah. Masa tu dia bukti sah. Masa dia tak sah, kau nak reka pula. Inilah sebab tu yang berdiri di tempat kali dia. Dia orang buat ayam, boleh orang buat kata 3 kali jaga 3 kali nak kena hafal. Aku nikahkan nikah, dia pula nikahkan sama dia. Mari mana semua ni satu nafas ni. Ini Malaysia Mesai. Hantar kad jemput panggil orang kenduri sunat. Sunnah. Nama Zahid Malik dia wajibkan. Sunnah kenduri ni. Nabi suruh buat. Jamu tamar pun tak apa. Tak ada apa kenduri laksa pun tak apa. Bagi kenduri nak kita kahwin. Tetapi kalau buat kenduri kerana nak tunjuk standard aku, supaya orang tahu kedudukan duit aku, perkara yang sunat menjadi haram. Bukan dosa kecil, tetapi termasuk di dalam dosa yang besar. Kerana takabur. Agama ni larang ketakaburan. Saya sebut tentang berapa kali. Niat boleh mengubah status amal. Daripada dosa kecil menjadi dosa besar. Daripada perkara harus menjadi perkara haram. Dan ini ramai orang terlibat. Dan kadang-kadang kita buat satu kenduri yang begitu hebat. Dengan itu ini bolehlah, alhamdulillah Allah beri rezeki, tapi kena ingatlah juga perkara ini sunat. Janganlah kita buat kenduri yang begitu hebat dalam masa yang sama jiran sebelah rumah kita, anak dah 3 kali dah tangguh tak boleh masuk universiti kerana tak ada duit nak bayar yuran, sedangkan kita bermewah-mewahan dalam perkara yang tidak wajar. Hadirin mukminin sekalian, jaga orang perempuan, jaga anak-anak kita suka pakaian cantik, beli hak mahal dia tahan, dia pun cantik. Allah tak larang. Innallaha jamil yuhibbul jamal, kata Nabi. Tuhan cantik, Tuhan sukakan yang cantik, tetapi menolak kebenaran, hina orang lain, rasa standard kita atas, ini adalah menjadi benda haram. Elok.
Buatlah apa nak bagi bunga telur kau, nak bagi telur muntah pun tak apa. Kalau ada orang nak makan. Tapi itu bukan semua daripada ketakabburan. Nabi sebut dalam hadis, al-farqu bainal halali wal haram ad-duf was-sawt. Nabi kata, yang membezakan antara yang halal dan yang haram, yakni membezakan antara perkahwinan dan zina, ialah pukulan kompang dan juga suara. Orang zina ni senyap-senyap kata Nabi, tapi yang halal ni diiklankan, ada pukulan kompang, ada nyanyiannya. Maka ini adalah beza kata Nabi. Maka dengan itu sunnah tak? Sunnah. Selawat. Kalau dia i'tiqad tak boleh. Dia kata kita masa selawat kena berdiri, kena Nabi datang. Itu tak betul. Tapi kalau selawat itu di antara lafaz-lafaz lagu saja, dalam lagu tu macam-macam puji, dia ada selawat, dia macam-macam, tak apa. Apa hukum adanya hantaran sirih dalam perkahwinan kalau mengikut sejarah? Tuan, benda yang menyerupai adat istiadat agama lain kita tak buatlah. Tapi kita tak tahu sirih ni mewakili apa. Kan? Sirih ni saya tak tahulah. Kalau dia buat apa nama baulu ikan ataupun baulu itik, boleh juga makan. Sirih ni untuk apa? Makan sirih ni makruh. Gigi jadi merah, tak bagus tak kesihatan. Tak tahu dia orang ni doktor parut dah. Sirih dia kemungkinan kanser. Tak bagus takkan nak hantar. Melainkan dia terpaksa ada i'tiqad sirih ni tanda untuk mengekalkan hubungan. Itu. Kalau dia hantar bolu, dia tak boleh tak selok untuk makan apa lagi. Untuk nampak bolu ikan kau boleh rasa macam ikan sikit kot. Tapi kelebuh sirih, apa makna? Melainkan adat yang mempunyai i'tiqad. Maka yang tu kita buang. Tengok ni pra-wedding. Tak nikah sungguh, bukan sanding sungguh, tapi pra je bagi. Tunang le ni sanding dah. Mana komplek. Jadi kita buang balik, bermula dengan sunnah balik. Nak biarlah low profile. Tak sederhana sudah. Yang penting kehidupan kita selepas daripada pernikahan. Biar kita jadi sebagai idola, contoh bagi orang bukan Islam atau umat yang lara, pembawakan kita cara Islam.